Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Dr. Bilce Bala. Pada hari ini, saya Azman bin Abdullah, BA 22110231, akan membentangkan tentang tajuk saya, yaitu perihalkan proses rekonstruksi politik Amerika Syarikat selepas Perang Saudara pada tahun 1865 sehingga 1877. Selepas tamat Perang Saudara pada tahun 1865, Amerika Syarikat menghadapi cabaran besar untuk menyatukan semula negara dan menangani isu-isu pasca perhambaan. Presiden Abraham Lincoln mencadangkan pendekatan pemulihan yang cepat dan inklusif melalui Pelan 10%, yang dimana ianya menekankan perdamaian dan penyatuan. Namun, pendekatan beliau dikritik sebagai terlalu lembut karena pendekatan tersebut gagal melindungi hak bekas hamba. Selepas kematian Lincoln, Presiden Andrew Johnson mengambil alih dan memperkenalkan dasar yang lebih konservatif. Beliau memberi pengampunan meluas kepada pemimpin selatan dan membenarkan mereka kembali berkuasa tanpa menjamin keadilan sosial untuk bekas hamba. Ini membawa kepada pelaksanaan undang-undang seperti Black Codes yang menyekat kebebasan orang kulit hitam. Akhirnya, pendekatan kedua-dua pemimpin ini, yang dimana yang satu terlalu lembut dan yang satu pula terlalu longgar, adalah tidak mampu menyelesaikan masalah ketidaksamarataan dan diskriminasi. Oleh itu, Kongres yang dikuasai Republik Radikal terpaksa mengambil alih dan memperkenalkan dasar rekonstruksi yang lebih tegas dan menyeluruh. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang rekonstruksi. Era rekonstruksi ini merupakan satu era yang berlaku di Amerika Syarikat selepas Perang Saudara, yang dimana antara tahun 1865 sehingga 1877. Tempo ini sangat penting karena ianya merupakan usaha untuk membangunkan semula negeri-negeri selatan yang musnah akibat perang, menyatukan semula negara yang berpecah, serta menjamin hak sivil bekas hamba Afrika dan juga hamba Amerika. Oleh itu, untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa langkah telah diambil seperti penemuan Freedmen's Bureau yang membantu hamba mendapatkan tanah dan pekerjaan serta pendidikan. Selain itu, pindahan ke-14 perlembagaan memberikan kewarganegaraan kepada semua individu yang lahir di Amerika dan melindungi hak sibil mereka. Manakala, pindahan ke-15 pula menjamin hak mengundi kepada semua lelaki tanpa mengira kaum. Walau bagaimanapun, era ini juga berdepan pelbagai cabaran besar, antaranya penentangan dari negeri-negeri selatan yang enggan menerima perubahan. Wujud pula Black Codes, yaitu undang-undang yang menindas orang kulit hitam, serta keganasan yang dilakukan oleh kumpulan pelampau seperti Ku Klux Klan. Selain itu, berlaku juga penentangan politik antara presiden dan Kongres, yang dimana masalah ekonomi dan munculnya sistem pemisahan kaum ataupun segregation. Walaupun era rekonstruksi ini telah membawa beberapa kemajuan awal dari segi hak dan undang-undang, namun ianya gagal mengekalkan perubahan untuk jangka masa panjang, dan ianya juga dianggap sebagai satu peluang besar untuk membentuk Amerika yang adil, namun tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Seterusnya, dasar rekonstruksi. Terdapat 4 dasar rekonstruksi, yaitu dasar Abraham Lincoln, pemulihan cepat dan inklusif; dasar Andrew Johnson, pengampunan dan pemulihan konservatif; rekonstruksi radikal oleh Kongres; dan juga reformasi perlembagaan. Yang pertama yaitu dasar Abraham Lincoln, pemulihan cepat dan inklusif. Presiden Abraham Lincoln memperkenalkan Pelan 10% pada tahun 1863 sebagai langkah awal untuk memulihkan perpaduan negara selepas Perang Saudara. Pelan ini membenarkan negeri-negeri selatan kembali menyertai kesatuan jika 10% daripada pengundi mereka bersumpah setia kepada perlembagaan dan menerima pemansuhan perhambaan. Lincoln turut menawarkan pengampunan bersyarat kepada kebanyakan warga konfederasi dengan pengecualian kepada pemimpin tentara tinggi dan mereka yang terlibat dalam kekejaman. Pendekatan beliau menekankan perdamaian dan penyatuan sebagaimana kata-katanya, with malice towards none, with charity for all. Namun, dasar ini dikecam oleh golongan Republikan radikal karena dianggap terlalu lunak dan tidak menjamin keadilan serta pelindungan
hak bagi bekas hamba. Apatah lagi, tiada pembaruan struktur yang menyeluruh dalam masyarakat pasca perhambaan. Yang kedua pula yaitu dasar Andrew Johnson, pengampunan dan pemulihan konservatif. Selepas pembunuhan Presiden Abraham Lincoln pada April 1865, tampuk kepimpinan Amerika Serikat diambil alih oleh Andrew Johnson, yaitu seorang Demokrat dari Tennessee yang walaupun menyokong kesatuan, ianya mempunyai pandangan yang jauh lebih konservatif mengenai proses rekonstruksi negara Amerika. Johnson memperkenalkan proklamasi pengampunan 1865 yang dimana ianya menawarkan pengampunan secara meluas kepada bekas pemimpin konfederasi. Syaratnya hanyalah mereka perlu bersumpah setia kepada perlembagaan dan menerima pemalsuan perhambaan. Beliau juga percaya bahwa negeri-negeri selatan tidak pernah keluar secara sah dari kesatuan dan oleh itu tidak perlu melalui proses kemasukan semula yang ketat seperti yang dicadangkan oleh Kongres. Walaupun langkah ini dilihat coba menyatukan negara dengan cepat, sebenarnya dasar Johnson ini memberi kuasa semula kepada elit politik lama di selatan. Tanpa syarat-syarat reformasi sosial, negeri-negeri selatan mengubah undang-undang yang dikenali sebagai Black Codes yang dimana secara sistematik menyekat kebebasan, hak ekonomi dan juga hak politik bekas hamba. Lebih membimbangkan lagi, Johnson secara terbuka menolak usaha perlindungan hak-hak orang kulit hitam dengan memveto beberapa akta penting seperti Civil Rights Act 1866 dan cadangan penambahbaikan terhadap Freedmen Bureau, sebuah agensi yang membantu bekas hamba dari segi pendidikan dan perlindungan undang-undang. Akibat dasar ini, konflik antara Presiden dan Kongres semakin memuncak. Golongan Republikan radikal di Kongres menolak kerajaan negeri yang dibentuk di bawah dasar Johnson, mengumbal Akta Rekonstruksi 1867 dan akhirnya melancarkan proses pemakzulan terhadap beliau. Walaupun Johnson terselamat daripada pemecatan, pengaruhnya dalam proses rekonstruksi semakin merosot. Secara keseluruhannya, dasar Andrew Johnson lebih menekankan kestabilan politik di selatan tanpa memberi perhatian terhadap isu keadilan sosial dan hak sivil. Kegagalan beliau untuk melindungi bekas hamba serta enggan melaksanakan pembaruan struktur menyebabkan ketidaksamarataan kaum terus berleluasa di selatan Amerika selepas perang. Seterusnya, rekonstruksi radikal oleh Kongres. Radical Republicans ialah kumpulan ahli politik Republikan yang menentang pendekatan lembut Abraham Lincoln dan Andrew Johnson terhadap negeri-negeri selatan, yang dimana mereka mahukan dasar yang lebih tegas untuk menjamin hak orang kulit hitam, khususnya bekas hamba. Mereka dipimpin oleh Thaddeus Stevens dan Charles Sumner dan mereka berusaha keras untuk menghapuskan diskriminasi serta memastikan bekas hamba menerima hak yang adil seperti rakyat lain. Antara usaha penting mereka ialah Civil Rights Act 1866 yang dimana memberi hak perlindungan sivil kepada orang kulit hitam. Pindaan ke-14 yang memberikan kewarganegaraan kepada semua individu yang lahir di Amerika termasuk orang kulit hitam serta melindungi hak mereka di bawah undang-undang. Reconstruction Act 1867 yang meletakkan negeri-negeri selatan di bawah kawalan tentara dan memaksa mereka merangka perlembagaan baru yang menjamin hak mengundi untuk semua lelaki termasuk orang kulit hitam. Usaha radikal Republicans ini memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan sosial dan politik bagi orang kulit hitam selepas era perhambaan, walaupun mereka menghadapi banyak cabaran dari dalam dan luar parti. Akhir sekali yaitu reformasi perlembagaan. Reformasi perlembagaan ini merupakan satu reformasi Amerika Serikat yang berlaku selepas Perang Saudara melalui Reconstruction Amendment. Terdapat 3 pindaan utama yang telah dilakukan bertujuan untuk membasmi perhambaan dan memberikan hak sivil serta hak politik kepada bekas hamba. Yang pertama yaitu pindaan ke-13 pada tahun 1865 yang dimana ianya menghapuskan sistem perhambaan secara rasmi. Walaupun Lincoln telah mengisytiharkan proklamasi emansipasi pada 1863, ianya terpakai di negeri konfederasi sahaja. Pindaan ini menjamin penghapusan perhambaan di seluruh negara. Seterusnya,
pindaan ke-14 pada tahun 1868. Pindahan ini memberi kewarganegaraan secara otomatis kepada semua individu yang dilahirkan di Amerika Serikat, termasuklah bekas hamba. Ia juga menjamin perlindungan undang-undang yang sama untuk semua rakyat tanpa mengira bangsa ataupun latar belakang. Akhir sekali, ialah pindaan ke-15 pada tahun 1870, yang dimana pindaan tersebut menjamin hak mengundi kepada semua lelaki tanpa diskriminasi kaum atau status perhambaan. Hal ini membuka ruang penglibatan politik kepada bekas hamba yang sebelum ini diketepikan. Ketiga-tiga pindaan ini membentuk asas penting dalam usaha pemulihan sosial dan keadilan di Amerika Serikat pasca Perang Saudara. Seterusnya yaitu halangan dan penentangan. Proses pembinaan semula politik Amerika Serikat selepas Perang Saudara 1861 sehingga 1865 merupakan satu fase penting dalam sejarah negara, yang dimana ianya bertujuan untuk menyatukan semula kesatuan dan memperkenalkan hak politik kepada orang kulit hitam yang baru saja dibebaskan daripada perhambaan. Hal ini telah didorong oleh kerajaan persekutuan, khususnya daripada Parti Republikan Radikal yang ingin membangunkan sistem pemerintahan yang lebih adil dan bebas daripada diskriminasi kaum. Walau bagaimanapun, proses ini telah menghadapi berbagai bentuk tentangan, keganasan politik, dan juga halangan pelaksanaan, yang dimana akhirnya telah menggagalkan usaha pembinaan semula kesatuan ini secara menyeluruh. Antara elemen yang paling ketara dalam hal ini termasuklah kemunculan Ku Klux Klan (KKK), penubuhan Black Coats, dan kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang pembinaan semula oleh kerajaan pusat. Ku Klux Klan (KKK), instrumen kekerasan politik dan penindasan hak. Selepas berakhirnya Perang Saudara, proses rekonstruksi di Amerika Serikat telah membuka jalan kepada bekas hamba kulit hitam untuk mendapatkan hak politik dan sosial. Namun proses ini turut mencetuskan penentangan hebat, antaranya kemunculan kumpulan Ku Klux Klan ataupun KKK yang ditubuhkan pada tahun 1866 di Tennessee oleh bekas tentara gabungan. Kumpulan ini berkembang dengan pantas sebagai sebuah organisasi rahasia yang menggunakan keganasan untuk menakutkan dan menyekat penglibatan politik orang kulit hitam. Sasaran utama mereka yaitu golongan kulit hitam yang baru memperoleh hak mengundi, pemimpin Parti Republikan, dan juga orang kulit putih yang menyokong perubahan sosial. Mereka menggunakan pelbagai taktik ganas seperti ubutan, serangan fisikal, pembunuhan, pembakaran gereja dan rumah, serta tindakan bully secara terbuka untuk menakutkan pengundi. Lebih-lebih lagi, tindakan mereka sering tidak dihukum karena mendapat perlindungan ataupun sokongan daripada pihak berkuasa tempatan yang masih setia kepada ideologi konfederasi. Keganasan oleh kumpulan tersebut bukan saja menanamkan ketakutan tetapi juga melemahkan usaha kerajaan persekutuan untuk melaksanakan rekonstruksi secara adil dan menyeluruh. Dengan itu, kumpulan tersebut bukan sekadar menjadi kumpulan ekstremis tetapi juga menjadi penghalang utama kepada pembentukan masyarakat Amerika yang lebih demokratik dan inklusif. Seterusnya, Black Coats, yaitu sekatan undang-undang terhadap kebebasan kulit hitam selepas Perang Saudara. Kerajaan-kerajaan negeri selatan telah memperkenalkan undang-undang yang dikenal sebagai Black Coats, yang dimana Black Coats merupakan satu bentuk penindasan halus yang bertujuan untuk mengekalkan sistem perhambaan walaupun ia telah dimasukkan secara resmi melalui pindaan ke-13 perlembagaan. Undang-undang ini menghadkan kebebasan orang kulit hitam dalam pelbagai aspek penting kehidupan. Mereka tidak bebas bergerak, tidak bebas memilih pekerjaan, tidak bebas memilih senjata api, dan sering dinafikan hak pelindungan undang-undang mereka. Di negeri seperti Carolina Selatan dan Mississippi, orang kulit hitam dipaksa menandatangani kontrak buruh tahunan dan hanya dibenarkan bekerja dalam sektor pertanian atau kerja rendah tanpa kebenaran. Sekiranya mereka melanggar, mereka boleh dikenakan hukuman yang berat. Black Coats bukan sahaja menafikan hak asasi orang kulit hitam, tetapi juga mengagalkan dominasi politik dan sosial kaum kulit putih. Ini jelas bertentangan dengan semangat
pindaan ke-14 yang dimana sepatutnya menjamin hak sama rata untuk semua rakyat Amerika Serikat. Akibatnya, ramai bekas hamba terus hidup dalam kemiskinan tanpa peluang untuk maju dalam masyarakat. Kesimpulannya, Black Coats menjadi bukti bahwa perjuangan untuk hak sivil dan keadilan tidak berakhir dengan pemalsuan perhambaan. Ianya juga mencerminkan strategi politik untuk mengekalkan status quo dan menggagalkan usaha kerajaan persekutuan dalam membina masyarakat demokratik yang adil dan berbilang kaum. Seterusnya, kesukaran dalam melaksanakan undang-undang rekonstruksi oleh kerajaan persekutuan. Walaupun kerajaan persekutuan Amerika Serikat telah meluluskan Akta Rekonstruksi 1867 untuk membina semula struktur politik dan sosial di selatan selepas Perang Saudara, pelaksanaannya menghadapi pelbagai rintangan besar. Di banyak negeri selatan termasuk Georgia dan Mississippi, kerajaan tempatan secara terang-terangan menolak kerjasama dengan pentadbiran persekutuan. Pilihan raya yang dijalankan dengan penipuan dan pengundi kulit hitam sering dihalangi dari menunaikan hak mereka. Pegawai tentara yang diantar untuk menguatkuasakan dasar ini pula mengalami kekurangan sumber, baik dari segi keuangan, kaki tangan, maupun sokongan logistik. Dalam masa yang sama, ramai pegawai tempatan yang masih setia kepada ideologi gabungan dan terus menindas hak kulit hitam. Sistem kehakiman di selatan turut menyumbang kepada kegagalan ini. Sebagai contoh, dalam kes penting Amerika Serikat melawan Khrushchev 1876, di Mahkamah Agung memutuskan bahwa kerajaan persekutuan tidak boleh mendakwa individu yang melakukan keganasan terhadap pengundi kulit hitam. Walaupun selepas insiden tragis seperti pembunuhan beramai-ramai Colfax di Louisiana yang menyaksikan lebih 100 orang kulit hitam terbunuh, kumpulan seperti Ku Klux Klan mula bebas beroperasi dengan sokongan tersirat daripada pihak berkuasa tempatan. Ditambah dengan kewujudan Black Coats, ini menyebabkan banyak undang-undang rekonstruksi tidak dapat dikuatkuasakan sepenuhnya. Akhirnya, kegagalan kerajaan persekutuan untuk mengatasi penentangan di peringkat negeri ditambah dengan sistem kehakiman yang tidak adil menyebabkan rekonstruksi gagal mencapai matlamat utamanya. Sepatutnya ianya menjadi langkah pertama ke arah masyarakat demokratik dan adil, tetapi ianya berubah menjadi medan perjuangan yang syarat dengan konflik politik, diskriminasi, dan juga keganasan. Seterusnya, pengakhiran rekonstruksi. Faktor-faktor kejatuhan rekonstruksi di Amerika Serikat. Salah satu faktor utama yang membawa kepada kejatuhan rekonstruksi di Amerika Serikat ialah penentangan kuat dari negeri-negeri selatan. Golongan kulit putih di selatan menolak sekeras-kerasnya segala bentuk perubahan sosial dan politik yang berlaku selepas Perang Saudara, terutamanya selepas bekas hamba diberi hak untuk mengundi, mendapatkan pendidikan, dan memegang jabatan awam. Mereka melihat rekonstruksi ini sebagai sebuah ancaman kepada kedudukan dan kuasa tradisional mereka dalam masyarakat. Kumpulan pelampau seperti Ku Klux Klan muncul dan memainkan peranan yang sangat agresif. Mereka menggunakan keganasan, ugutan, pembunuhan, dan taktik penindasan secara sistematik terhadap orang kulit hitam, pemimpin komuniti, guru, dan ahli politik Republikan. Keganasan ini bukan saja menanamkan rasa takut, malah berjaya mendatangkan dan menghalang ramai orang kulit hitam daripada terlibat dalam politik dan juga pendidikan. Dalam masa yang sama, muncul pula golongan yang dikenal sebagai Redeemers, yaitu ahli politik konservatif selatan yang mau mengembalikan dominasi kulit putih. Mereka berjaya merampas kembali kuasa politik di selatan dengan sokongan daripada sesetengah demokrat di utara yang sudah mulai bosan dan hilang minat terhadap usaha rekonstruksi yang dianggap tidak membawa hasil. Sejarawan Eric Foner menjelaskan bahwa penentangan ini bukan sekadar spontan, tetapi adalah satu taktik strategi politik terancang untuk menggulingkan rekonstruksi. Sementara itu, dari segi sokongan nasional, kelemahan juga berlaku di bagian utara. Sokongan terhadap rekonstruksi semakin merosot, terutamanya selepas krisis ekonomi yang dikenal sebagai Panik 1873.
Ramai rakyat utara lebih fokus kepada isu pengangguran dan kemelesetan ekonomi, menyebabkan isu keadilan sosial di selatan menjadi keutamaan kedua. Tambahan pula, pentadbiran Presiden Ulysses S. Grant terjejas akibat pelbagai skandal rasuah seperti Whiskey Ring dan kredit mobilia, yang menyebabkan kepercayaan terhadap keupayaan kerajaan persekutuan semakin terhakis. Akhirnya, titik nokta kepada rekonstruksi berlaku melalui kompromi 1877. Ia adalah penyelesaian politik kepada krisis pilihan raya presiden 1876, yang dimana calon Republikan Rutherford B. Hayes dipersetujui menjadi presiden dengan syarat tentera persekutuan ditarik balik dari negeri-negeri selatan. Kesan daripada kompromi ini amat besar, yang dimana tentera yang selama ini menjadi pelindung utama kepada hak orang kulit hitam ditarik keluar, lalu membolehkan kumpulan konservatif dan pelampau mengambil hak politik tempatan. Implikasi dan warisan rekonstruksi. Rekonstruksi selepas perang saudara mereka merupakan satu usaha besar untuk menyatukan semula negara yang telah berpecah serta membina semula negeri-negeri selatan yang hancur. Walaupun dia berlangsung dari tahun 1865 sehingga 1877, kesan dan warisannya melampaui dekad-dekad yang berikutnya. Pada asasnya, rekonstruksi coba membawa perubahan radikal dan struktur sosial dan politik negara, terutama dengan memberikan hak kepada bekas hamba untuk turut serta dalam proses demokrasi. Namun begitu, warisan rekonstruksi adalah bercampur di satu pihak. Terdapat pencapaian penting dalam bidang asasi, perlembagaan, dan juga pendidikan. Tetapi, di pihak lain, pelaksanaannya yang lemah dan tantangan hebat di selatan telah menyebabkan banyak matlamat utamanya gagal dicapai. Dari segi politik, pembebasan hamba menghapuskan satu sistem ekonomi yang sangat besar dengan anggaran nilai lebih 2.000 juta dolar. Hak mengundi kepada orang kulit hitam bukan sekedar simbolik, malah penting dalam memastikan suara mereka didengar dalam menentukan masa depan. Malangnya, hak ini dicabar melalui penipuan, pilihan raya, intimidasi, dan keganasan oleh kumpulan seperti Ku Klux Klan, serta pengumbalan undang-undang penindas seperti Black Codes yang menghalang mereka daripada memegang kuasa sebenar. Dalam hubungan kaum pula, masyarakat selatan cuba mengekalkan hierarki perkauman lama walaupun tanpa sistem perhambaan secara rasmi. Undang-undang dan norma sosial baru diciptakan untuk mengawal pergerakan, pekerjaan, dan tingkah laku orang kulit hitam. Mereka boleh ditangkap hanya kerana dianggap tidak bersopan, dan mahkamah tempatan sering menolak aduan mereka. Ini membuktikan bahwa sistem kehakiman turut menjadi alat kepada penindasan yang berterusan. Kesannya, ramai bekas hamba hidup dalam ketakutan dan tekanan yang berpanjangan, yang dimana mereka terpaksa bergantung kepada perlindungan tentera, persekutuan, dan agensi seperti Freedmen's Bureau untuk mendapatkan keadilan dan keselamatan. Namun apabila tentera ditarik keluar melalui kompromi 1877, golongan kulit hitam menjadi semakin terdedah kepada diskriminasi sistematik yang berlarutan hampir satu abad. Kesimpulannya, walaupun rekonstruksi gagal mencapai banyak matlamatnya dalam jangka pendek, ia tetap meletakkan asas penting kepada perjuangan hak sivil di abad ke-20. Pindahan perlembagaan ke-13, 14, dan 15 yang diperkenalkan ketika era ini menjadi senjata utama dalam gerakan hak asasi kemudian hari. Maka, rekonstruksi bukanlah kegagalan mutlak, tetapi satu titik tolak yang menunjukkan betapa sukarnya membawa perubahan sebenar dalam masyarakat yang berakar dalam ketidakadilan. Sebagai kesimpulan, era rekonstruksi merupakan satu usaha penting selepas perang saudara bagi menyatukan semula Amerika Serikat dan memperjuangkan hak politik rakyat berkulit hitam. Ia menyaksikan penghapusan sistem perhambaan, pemberian kewarganegaraan, serta hak mengundi melalui pindahan perlembagaan yang dikenali sebagai Reconstruction Amendment. Bekas hamba mula mengambil bahagian dalam politik manakala institusi seperti Freedmen's Bureau membantu dalam aspek pendidikan dan ekonomi mereka. Namun, kejayaan ini dibayangi oleh penentangan keras dari negeri-negeri selatan, kemunculan kumpulan ekstremis
seperti Ku Klux Klan dan Undang-Undang Pemisahan Kaum. Apabila tentara persekutuan ditarik balik pada 1877, usaha rekonstruksi mula gagal dan membuka jalan kepada penindasan semula melalui Undang-Undang Diskriminasi. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya, era ini tetap meninggalkan kesan yang mendalam terhadap hubungan kaum dan hak asasi di Amerika Serikat hingga ke hari ini.